sepanjang kuliah ataupun fokus kitab Ahli Sunnah kita berlangsung, saya kira mungkin hampir cukup setahun kot, cukup setahun. Alhamdulillah, banyak manfaat yang kita perolehi daripada kajian-kajian tulisan para ahli ilmu, sama ada untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua yang hadir. Dan apa yang menarik perhatian saya juga, kehadiran anak-anak muda daripada Ansarus Sunnah, payah kongsi kan, Ansarus Sunnah kan, payah kongsi ke payah terobos. Jadi satu hal yang sangat-sangat membanggakan, kerana kalau zaman saya secara peribadinya start betul-betul mengaji dan menuntut ilmu ni setelah melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. Masa usia masih muda, kurang pendedahan kepada majlis-majlis ilmu yang bertepatan dan bersesuaian dengan manhaj salaf. Tapi bila dah pergi mengaji, bila dah usia pun dah 20 tahun, 21, 22, baru terbuka minda untuk dekat dan lebih hampir dengan manhaj salaf, dan mudah-mudahan konsisten dan istiqamah di atas jalan yang mulia ini, insya-Allah. Jadi keberuntungan adik-adik ini semua yang muda-muda ni lebih awal didekatkan, difahamkan dengan manhaj ini, satu hal yang perlu kita syukuri. Nikmat hidayah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak kepada orang lain yang seusia dengan kita pada hari ini. Kita mungkin kawan-kawan kita di luar sana, apakah mereka mengerti soal akidah salaf, manhaj salaf, petunjuk-petunjuk daripada manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah? Apakah mereka faham tentang hal-hal yang kita bahaskan? Jadi ini satu hal yang sewajarnya kita bersyukur tentangnya. Sebab itu yang antara tokoh yang akan kita bahaskan pada pagi ini, insya-Allah, tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekali lagi saya akan bacakan sedikit latar belakang Ibnu Abbas, seorang yang muda yang sempat mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam tempoh 30 bulan. Sebab dia dilahirkan dan dia setelah pembukaan kota Mekah baru dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan dia duduk dengan Nabi dalam tempoh yang lama, tapi dia daripada kalangan anak muda yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dicemburui oleh orang lain. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu an jemput Ibnu Abbas dalam majlis besar bersama dengan mereka-mereka yang terlibat dalam peperangan Badar. Kira yang pergi perang Badar ni kira generasi yang dimuliakan Allah dan Rasul, sehingga dia komen dekat Umar Al-Khattab, pasti berpanggil budak ni muda lagi dah, anak-anak kami pun ada juga. Sehingga kan Umar Al-Khattab berkata, apa budak ni, apa Ibnu Abbas ni, lahu lisanun su'ul wa qulubun uqul. Dia ni lisan dia ni orang yang suka bertanya, maknanya suka mengaji, suka belajar, dan qalbun uqul, dan hati dia ni hati yang cerdik, otak cerdik. Pasal pendedahan awal yang dia terima hasil doa Nabi, yang mana kita pun tak dapat doa tu. Tapi tak bererti kita tak boleh berusaha dan memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. Sebab tu satu keberuntungan yang besar dalam usia 16 ke 15 tahun, 17 tahun ni, adik depan ni lagi kecil. Walaupun dia pun tak boleh nak tengok sepanjang masa pun, tapi maknanya membiasakan menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu ni, setidak-tidaknya akan terkesan walaupun sedikit.
Lepas tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Mathalu al-jalisi as-salih wal jalisi as-su." Permisalan orang-orang yang sentiasa bersama-sama ataupun duduk dengan orang yang salih dengan orang yang duduk dengan orang yang su, yang tidak baik, yang jahat. Permisalan yang Nabi bagi, permisalan satu, permisalan orang yang soleh ni seperti hamil al-misk, orang yang bawa wangi-wangian. Dan satu lagi, orang yang jahat ni Nabi samakan, misalkan dia dengan apa? Nafikh al-kir, tukang besi. Bukan tukang besi itu jahat, tapi Nabi buat permisalan. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, orang yang salih ini, yang disamakan dengan orang yang membawa wangi-wangian, sama ada kamu beli wangi-wangian daripada dia, ataupun wangi-wangian dia tu terkena kamu, terkena pakaian kamu. Maka kita akan dapat juga, walaupun kita tak beli wangi-wangian sapu penuh kat badan kita, tapi oleh kerana dia wangi, kita dapat walaupun sedikit. Tahu tak? Kadang-kadang kita masuk lift kan, masuk dalam lift, kadang-kadang masuk dalam lift, wangi satu lift ni, tak tahulah siapa yang pakai wangi-wangian tu. Nanti kita keluar pun wangi tu kita bawa orang kita sekali. Itu permisalan yang Nabi SAW nak bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat-sahabat, adik-adik. Dan demikian juga orang yang penempah besi, tukang besi. Bukan pasal soal dejat, tapi Nabi bagi permisalan. Bila dia tempah besi itu, dia ada bau asap. Sama ada terbakar kita, duduk dekat dengan dia terbakar pasal panas, ataupun terkena bau asap tu dekat badan kita. Ini permisalan yang cukup jelas. Jadi dalam usia yang muda ini, apabila kalian mendekati ilmu, bukan soal saya sahaja. Ini soal ilmu itu secara keseluruhannya. Program-program saya yakin banyak dianjurkan lagi oleh sahabat-sahabat kita di Ansar Sunnah, dan banyak lagi tempat-tempat pengajian ilmu yang lain yang sahabat-sahabat semua pergi, yang adik-adik semua pergi. Jadi teruskan usaha-usaha yang seperti ini, yang mana generasi yang akan datang kita dah nampak. Generasi yang akan datang, anak-anak muda yang dalam usia yang begitu muda telah dekat dan memahami, membawa manhaj yang benar, manhaj yang sahih, salafus salih. Mudah-mudahan ia akan memberi kesan kepada perubahan generasi yang akan datang. Ni kadang-kadang ni peringkat abang-abang saya pun dah lewat, ada usia mengaji. Ada daripada kalangan abang-abang kita yang lagi senior, lagi lewat usia mereka mengaji. Sikit. Dan masa itu berubah, zaman itu berubah. Daripada yang dulu mungkin kenal sunnah ni umur dah 35 tahun, 40 tahun, makin lama dunia makin terbuka, manusia makin celik, makin cepat. Dan hari ini anak-anak kecil mula bercakap soal sunnah Nabi SAW. Ini satu hal yang kita nak kena teruskan. Okey? Mudah-mudahan adik-adik kita terus bukan sahaja bersemangat, akan tetapi berusaha untuk mengisi semangat tersebut dengan ilmu. Semangat tanpa ilmu ni dia tak akan pergi ke mana. Dia akan hilang begitu sahaja apabila hilang semangat dan puncanya. Tapi kalau dengan ilmu, kita dah bahaskan dalam kitab Istiqamah itu, kita dah bahaskan dah, nak konsistenkan, nak kekalkan semangat itu tak lain dan tak bukan dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu golongan-golongan yang akan kita baca tentang mereka pada hari ini, pokok Khawarij ni apa semua ni, sahabat-sahabat sekalian, dia pun tak ada ilmu. Sebab tu semangat mereka hanya bermusim. Semangat mereka hanya bermusim. Dan bila semangat didirikan tanpa ilmu, yang tu yang akan jadi perkara-perkara yang ekstrim, yang berlebihan dan melampaui batas. Dan kita tak mahu. Wallahu a'lam.